warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan Khalifah Umayyah pertama di Cordova, iaitu Khalifah Abdul Rahman I. Saya Nur Syakirah binti Muhammad Tazuddin, nombor matrik 052210. Abdul Rahman I atau nama penuhnya ialah Abdul Rahman Ibnu Muawiyah, Ibnu Hisham, Ibnu Abdul Malik, Ibnu Marwan. Beliau lahir pada 113 Hijrah bersamaan dengan 731 Masihi di Damsyik. Ibunya Rahah merupakan salah seorang keturunan Barbar yang datang daripada Maghribi. Beliau telah menjadi yatim piatu sejak berusia 10 tahun lagi. Abdul Rahman Ibni Muawiyah ini juga dikenali dengan gelaran Ad-Dakhil yang memasuki Sakhor Quraisy, yang bermaksud helang Quraisy, dan ada juga yang memberi gelaran kepada beliau iaitu Knight of Andalusia. Sejarah bagaimana beliau mendapat gelaran tersebut bermula apabila tercatatnya sejarah mengenai kejayaan beliau menyelamatkan diri daripada diburu oleh sekutu-sekutu kerajaan Bani Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur juga pernah berkata kepada pengawal istananya berkenaan gelaran yang diperoleh Abdul Rahman Ad-Dakhil ini. Al-Mansur telah bertanya kepada pengawal istananya, siapakah yang layak digelar sebagai burung helang suku Quraisy? Lalu pengawal istana itu menjawab, semestinya tuan sendiri. Tetapi Al-Mansur menjawab, tidak. Burung helang suku Quraisy layak diberikan kepada Khalifah Abdul Rahman I kerana keberanian beliau melarikan diri daripada tentera-tentera kerajaan Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, Abdul Rahman Ad-Dakhil ini merupakan seorang pelarian daripada kerajaan Umayyah di Damsyik. Peristiwa ini berlaku apabila kerajaan Umayyah mula mengalami kemerosotan pada masa pemerintahan akhir-akhir kerajaan tersebut, apabila masa kerajaan Abbasiyah terus-menerus melakukan revolusi dan pemberontakan untuk mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Umayyah pada ketika itu. Akhirnya pada tahun 132 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi, Marwan II iaitu bapa saudara Abdul Rahman I ini telah dibunuh dengan kejam oleh tentera-tentera kerajaan Abbasiyah. Semasa kejatuhan kerajaan Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah pada tahun tersebut, As-Saffah telah mengarahkan semua keturunan Umayyah yang bernama Muawiyah, Sufyan dan Marwan dibunuh dengan tanpa sebarang pengecualian. Abdul Rahman Ad-Dakhil ini merupakan salah seorang daripada keluarga pemerintah Umayyah dan beliau berjaya meloloskan diri bersama dengan adiknya. Tetapi malangnya ketika Abdul Rahman dan adiknya Yusuf Ibnu Muawiyah ni sedang berehat di sebuah kemah, mereka telah diserbu oleh tentera Abbasiyah. Maka mereka berdua nekat untuk terjun ke dalam sungai dan merentas sungai tersebut. Tetapi adiknya tidak ikut sebab adiknya tidak pandai berenang dan termakan pujuk rayu tentera Abbasiyah pada ketika itu. Dan amat menyedihkan apabila adiknya telah dibunuh secara kejam depan-depan Khalifah Abdul Rahman pada waktu itu. Khalifah Abdul Rahman tidak mempunyai pilihan lain selain berenang merentasi sungai tersebut dan sampai ke seberang, dan beliau telah berhasrat untuk terus melarikan diri sehingga ke Andalus bagi mendapatkan perlindungan. Setelah beliau sampai ke Palestin bersama seorang hamba suruhannya iaitu Balj, dah meneruskan perjalanan menuju ke Afrika Utara. Apabila sampai ke Afrika Utara, alhamdulillah beliau terselamat daripada dibunuh oleh seorang keturunan Yusuf Al-Fihri. Hal ini kerana Abdul Rahman dan hambanya telah menyamar dengan cekap. Ketika mereka sampai di Maghribi pada tahun 137 Hijrah bersamaan dengan 755 Masihi, mereka diberi layanan istimewa dan mendapat sambutan baik orang Barbar yang mempunyai hubungan darah dengan ibu Abdul Rahman. Seperti saya cakap tadi, Abdul Rahman Ad-Dakhil ini telah membuat perancangan
untuk mengambil semula kerajaan Umayyah itu. Dan dululah macam membalas semula lah kerajaan Abbasi, apa yang telah lakukan kerajaan Abbasiyah kepada keluarganya. Sepanjang pemerintahan beliau, Abdul Rahman ni merupakan salah satu khalifah yang terpaksa menjalani kehidupan yang sukar daripada kehidupan mewah. Disebabkan tragedi yang telah menimpa seluruh keturunannya, maka beliau telah hidup dalam pelarian bersama seorang hambanya. Okey. Pada peribadi Khalifah Abdul Rahman I ni, beliau merupakan seorang yang bijak dalam memperluaskan kuasa dan juga mempunyai kelebihan dalam pentadbiran serta pemerintahan negara. Beliau banyak meneliti sejarah-sejarah kerajaan Islam sebelum ini dan mempraktikkan dalam pemerintahannya. Abdul Rahman I juga sama dengan khalifah yang lain, suka memakai pakaian dan perhiasan khalifah yang dipakai kisra-kisra Parsi, bawa pengawal, sama je. Tapi apa yang membezakan ialah sifatnya yang lemah lembut, tidak gopoh dalam membuat keputusan, tidak berlebih-lebihan dalam perhiasan, dan apa yang penting adalah sikap beliau yang mesra rakyat, sebab kalau khalifah sebelum-sebelum ni tidak berapa mesra rakyat. Beliau juga sangat aktif menjelajah setiap kota sekitar Andalus bagi memastikan setiap masyarakat telah berbai'ah dengannya dan hidup dalam keadaan aman. Biasa kita dengar khalifah akan utus seseorang untuk merhati di setiap daerah. Tapi kali ini Khalifah Abdul Rahman sendiri turun kaki untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat beliau. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idina Safia binti Muhammad Ramizal, nombor matric 052212. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan memberikan beberapa sumbangan yang telah pun disumbangkan oleh Khalifah Umayyah, iaitu Khalifah Abdul Rahman Ad-Dakhil ataupun Abdul Rahman pertama. Antara sumbangan beliau adalah memulihkan kembali kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Hal ini di mana apabila beliau telah berjaya mendapatkan sokongan penduduk Andalusia, dan seterusnya beliau juga telah mengelilingi kota untuk berkempen menyeru rakyat untuk mendapatkan sokongan. Beliau juga telah berjaya memenangi peperangan di antara pihak beliau dan juga pihak daripada Yusuf Al-Fihri, dan hasil daripada peperangan tersebut beliau telah pun berjaya mengukuhkan kuasa Daulah Umayyah. Yang seterusnya, beliau telah pun berjaya mewujudkan sistem pentadbiran berkesan. Hal ini di mana beliau telah pun membahagikan pemerintahan kepada dua bahagian, iaitu pemerintahan pusat serta pemerintahan wilayah. Dan seterusnya, beliau telah memindahkan ibu kota kerajaan Bani Umayyah daripada Toledo ke Cordoba di atas faktor politik dan juga strategi bagi mempertahankan kekuasaan Bani Umayyah. Yang seterusnya, beliau telah menukar bahasa pentadbiran kepada bahasa Arab. Hal ini sebelum pemerintahan beliau, pemerintah sebelum ini telah menggunakan bahasa Yunani dan juga bahasa Pahlawi sebagai bahasa pentadbiran. Tetapi hal ini telah pun ditukar oleh Khalifah Abdul Rahman. Namun walaupun berlaku perubahan, tetapi hal ini tidak menjadi satu masalah yang besar kerana ramai daripada kalangan orang penduduk Andalusia dan juga daripada kalangan orang Arab, orang bukan Arab di situ sendiri telah pun mahir dalam menggunakan bahasa Arab. Jadi yang ketiga ialah beliau telah mempertahankan kestabilan Andalus. Antara sumbangan beliau dalam aspek ini ialah beliau telah menubuhkan dividend tentera dan juga mengukuhkan kekuasaan Islam serta meningkatkan pertahanan kota-kota di setiap wilayah jajahan Umayyah. Dan seterusnya, perkara ini juga telah menyebabkan negara Kristian meminta perlindungan daripada kerajaan Bani Umayyah. Antara sumbangan beliau yang keempat ialah melaksanakan projek pembangunan besar-besaran. Pada waktu tersebut, zaman pemerintahan beliau telah dikenali sebagai masa pembangunan besar-besaran oleh semua ahli sejarah, sama ada dari barat ataupun ahli sejarah Islam sendiri.
Beliau telah membangunkan istana yang megah serta masjid yang terkenal yang agung iaitu Masjid Cordova. Beliau juga membangunkan gedung-gedung perguruan dan juga bandar yang mempunyai pelbagai kelengkapan seperti tempat ibadah, tempat mandi awam, gedung-gedung jualan dan sebagainya. Seterusnya, sumbangan beliau yang terakhir ialah mengutamakan kepimpinan terbaik bagi rakyat. Beliau sentiasa memastikan pemimpin yang dilantik mampu menggalas setiap tanggungjawab yang akan diberikan. Sepanjang pemerintahan beliau juga, beliau tidak menggunakan gelaran khalifah, sebaliknya telah menukar gelaran tersebut kepada gelaran amir. Dan seterusnya, beliau sentiasa mendoakan pemerintah Abbasiyah sepanjang setiap kali waktu hari raya dan juga solat Jumaat. Walaupun Khalifah Abdul Rahman telah pun diburu oleh orang-orang Bani Abbasiyah, namun beliau masih berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri ke kota Andalus. Hasil daripada tindakan tersebut, beliau telah pun berjaya mengembalikan kekuasaan Daulah Umayyah sekaligus telah menjadikan kekuasaan dinasti Umayyah sebagai salah satu kuasa besar pada waktu tersebut. Sehingga kan terdapat orang daripada negara-negara Kristian yang turut meminta perlindungan daripada kekuasaan beliau. Bawah pemerintahan beliau juga, kota Andalus telah pun menjadi salah satu kota Islam yang sangat terkenal dan agung, serta masyarakat Andalus juga telah pun berjaya mencapai satu tahap ketamadunan yang sangat cemerlang. Jadi, jika dikaitkan dengan konteks masyarakat zaman sekarang, kita sebagai sebuah masyarakat Islam yang sudah sedia mempunyai kuasa terhadap suatu wilayah, mestilah berusaha dan membantu antara satu sama lain bagi mengekalkan kekuasaan yang sedia ada, serta berusaha menjadi sebuah masyarakat yang sentiasa berjaya mencapai kejayaan dari hari ke hari. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. I'm an icon, man, I'm a girl about a 10.